Assalamualaikum warahmatullahi. Bertemu lagi kita dalam podcast Pandangan Pulai sempena PRK Parlimen Pulai. Dan kita hari ini berbesar hati telah didatangkan dengan kehadiran Cikgu Bat yang sangat famous lah pada negara kita saat ini dan sangat kontroversi orangnya. Apa khabar Cikgu Bat? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Bila kita sampai ni? Saya sampai semalam. Dah ceramah dan pagi ni beberapa program hadir. Dan hari ni sampai ke bilik rakan utama di studio kita lah. Sempat berjumpa calon? Sempat jumpa calon. Semalam saya dengan calon, pagi tadi pun sempat jumpa calon. Jadi apa pandangan Cikgu Bat tentang calon ni? Okey, pertama sekali isu calon ni, Ben, bagi kita kita meletakkan calon yang terbaik yang kita ada. Ya. Orang tempatan yang mampu tanpa jawatan sebelum ini berkhidmat. Pengalaman saya, Ben, dengan calon Pulai ni, kita PKP saya terlibat dalam beberapa agensi kerajaan. Saya pernah dimarah oleh Zul Jabbar ni. Saya kena dimarah. Sebab apa? Sebab dia nak cepat bantuan kepada rakyat. Betapa seriusnya dia. Kerana dia menyebut saya persatuan penduduk ni, dah ni persatuan penduduk ni, dan itulah calon kita. Kita pula berdepan dengan orang kata calon kita tak ada pengalaman, calon kita bukan betul, saya akui dia tak ada pengalaman. Tetapi bagaimana dengan calon yang berada di pihak rejim campuran awal kan? Bagi saya calon ini dua-dua sahabat saya kan? Memang kenal kan? Saya secara peribadi saya kenal dua-dua kan? Tetapi yang kedua ini saudara calon kepada Pakatan Harapan ini, bagi saya dia calon recycle. Dia ini adalah pilihan raya kalau tak salah saya ke-7. 7 kali dah. 7 kali. 7 kali kalah. Dan dia telah bertanding hampir setengah negeri Johor. Beratur dia pergi. Maknanya referendum rakyat negeri Johor dah tolak dia. Lama dah ditolak. Lama dah ditolak. Dia bagi saya takkanlah tak ada calon langsung lagi yang terbaik yang ditawarkan. Betul. Kan? Saya rasa AJK UMNO bahagian Pulai ada yang jauh lebih baik daripada calon yang ditawarkan. Kenapa kamu perlu menawarkan orang Pulai calon recycle yang pernah setengah daripada negeri Johor membuat keputusan menolak dia sebagai wakil rakyat? Bukankah itu juga kita boleh pandang sebagai satu penghinaan pada UMNO Johor ni? Okey, dalam bab ini kan, saya sangat UMNO ni lahir di Johor. Betul. UMNO ni lahir di Johor, beranak di Johor. Mei 1946 UMNO ni lahir di Pulai ni? Ya, di Pulai ni. 2 kali. Dan Pulai ni, Ben, kalau siapa yang belajar berkenaan dengan propaganda, belajar berkenaan dengan ilmu mantik politik, pasti akan lalu satu nama besar di Pulai. Kan? Arwah Mak Bulat. Arwah Muhammad Ahmad, legend lah, legend kan. Tapi tiba-tiba pilihan raya kali ini, tempat yang ada 2 tempat lah, satu Jeram, satu Pulai. Di negeri maruah UMNO, UMNO tak dapat tempat, Ben. Kan? Maknanya ini adalah operasi mentalkinkan UMNO, memasang paku-paku terakhir dalam untuk keranda UMNO tu. Bezanya ialah kalau dulu Presiden-Presiden UMNO kembali ke Johor untuk menghidupkan UMNO itu, tetapi Presiden UMNO kali ini menjadikan Johor ini majlis kebumian UMNO, Ben. Dan dia datang, dia ketawa, dia gelak, dia seronok. Dan kalau UMNO menang di Pulai, apa namanya ni, Amanah menang di Pulai, Amanah menang di Jeram. Aduh. Kan? Tak boleh nak bayang ke? UMNO tak boleh nak bayang. Dan UMNO takkan dapat sampai bila-bila. Takkan bangkit lagi kan? Ya. Kerana itu bagi saya ialah orang UMNO ada maruah. Orang UMNO ada kehebatan sejarah UMNO itu. Dan jangan kita bunuh UMNO. Bagi saya, walaupun saya tak pernah masuk UMNO, tapi saya datang daripada keluarga UMNO. UMNO ni sebahagian daripada sejarah kegemilangan bangsa Melayu dalam negara ini. Tapi kalau kita nampak, takkan presidennya tak nampak? Kita yang orang biasa ni yang marah ni nampak perkara ini.
Presidennya tak nampak. Okey, Presiden UMNO ni Ben, urusan dia bukan UMNO, urusan dia ialah kes mahkamah dia. Ya. Kan itu ketika UMNO daripada pembangkang dapat kuasa Ben, sebagai kerajaan, Presiden UMNO tetap dengan operasi menjatuhkan kerajaan kerana kes dia tak lepas. Kes dia tak lepas. Selepas itu dia jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan dia naikkan, kita naikkan, naik Presiden UMNO sebagai Perdana Menteri. Dia terpaksa endorse kerana majoriti dah cukup, tetapi dia tetap jatuhkan juga Mail Sabri. Sebab apa? Sebab Mail Sabri tetap berpegang pada integriti, tidak mahu menggugurkan kes itu sewenang-wenang. Betul. Jadi dia jatuhkan Mail. Dalam pada masa itu dia sedar pilihan raya umum yang lepas, kalau UMNO menang besar, UMNO akan jadi Perdana Menteri. Betul. Jadi kalau UMNO jadi Perdana Menteri, kemungkinan yang Tuan Agong tak pilih dia kerana kes mahkamah. Kerana itu di Negeri Sembilan UMNO menang banyak. Tahu tak kenapa Ben? Orang Negeri Sembilan fikir, dan Mat Hassan sendiri bagi tahu orang Negeri Sembilan, kalau UMNO menang, orang Negeri Sembilan akan jadi Perdana Menteri kerana Presiden UMNO melayakan. Jadi tetapi apa yang Zahid buat? Zahid telah menyingkirkan calon-calon mudah menang dan boleh menang kepada mudah kalah dan boleh kalah. Supaya UMNO menang sikit, PKR menang banyak, Terpaksalah join. dan PKR yang jadi Perdana Menteri, dia boleh, Anwar ni dah janji dengan dia untuk gugur kes dia. Bagi saya ialah Presiden UMNO kali ini bagi kita, kalau UMNO tu nak ada integriti dan nak bangkit balik dan sebagainya, dia perlu sikirkan lah. Tapi bagi saya, bagi kita Ben, kita mendoakan supaya sampai pilihan raya ke-16, kekalkanlah Zahid. Ataupun kita ubah perlembagaan, kita jadi dia presiden semua hidup, boleh tak? Itu lagi bagus. Bagi saya ialah jangan sikirkan Zahid, presiden semua hidup. Sebab sekarang ini kekuatan parti Ben, kekuatan Perikatan Nasional ni, selain daripada kekuatan dan populariti kita, kekuatan kita sebenarnya terletak kepada kebencian orang terhadap Anwar dan kekecewaan orang terhadap gabungan Anwar dan Zahid itu. Jadi kita kekalkan mereka, kekalkan Zahid sebagai presiden semua hidup. Jadi bagi saya ialah rumusan dalam soalan pertama Ben, ialah Suhaizan Kayat, orang yang menjadi sebahagian daripada orang yang nak menguburkan UMNO, kan? Dan calon recycle dah kalah banyak kali. 7 kali. Kita menawarkan seorang calon yang terbaik, betul-betul orang masyarakat lah, orang masyarakat di Pulai, dan orang UMNO sendiri dan seluruh rakyat Pulai perlu melihat benda ini sebagai siapa yang sebenar dia nak wakil kepada pengundi Pulai itu sendiri. Dan kalau duduk dalam parlimen, saya percaya dan yakin kalau Anwar cakap A, belum Anwar cakap lagi, Suhaizan akan kata betul. Betul. Bila Zahid cakap, Suhaizan belum lagi Zahid bercakap dah kata betul. Belum habis ayat pun. Betul. Tapi kita seorang calon yang boleh membantu orang Pulai ini, dia juga akan mewakili suara rakyat Malaysia sebagai referendum untuk memperbetulkan semula negara, terutama daripada sudut pengurusan ekonomi. Satu parlimen boleh memberi efek kepada negara? Dia begini Ben, bagi saya ialah, jujurlah saya cakap, mungkin orang tak berapa suka, ini uphill battle. 33,000 Ben, majoriti mereka menang. Untuk kita menang, kita memerlukan bukan sekadar usaha kerja keras, tetapi keajaiban. Kita memerlukan keajaiban. Tapi bagi saya, kalau kita boleh mengurangkan majoriti dengan sangat ketara, dia satu tamparan yang sangat hebat kepada Anwar Ibrahim dan Zahid ini. Dan kita baru je menampar dia pada PRN 6 degree itu, tertampar. PRN itu dia mereka dah kena pun dengan rakyat, tapi masih mengekalkan momentum kesombongan, momentum ego dan tak peduli tunjuk langit. Jadi menunggang isu-isu perkauman, isu-isu dan sebagainya, mereka tak pernah berhenti. Jadi saya merasakan terpulang pada rakyat nak mengundi kepada orang ini yang terus dengan kesombongan dan keangkuhan, ataupun nak mengundi supaya negara ini diperbaiki. Protes. Kan? Jadi
bercakap pasal isu tadi ni, ada isu judi lagi keluar baru. Pasal kita rasa isu tu dah basi kan. Kenapa keluar balik isu judi ni? Yang terbaru kenyataan dikeluarkan oleh Azam Baki. Azam Baki ni betul-betul dia ini watak bermasalah dan bapa segala perasuah negara lah, pelindung perasuah negara. Saya sebut tu kenapa Ben? Rakyat pernah turun jalan raya dan antara yang turun jalan raya tu pun dari menteri Ben, kan? Menyatakan dengan bukti yang sangat jelas. Dia beli saham berjuta, dia miliki harta dan tak ayak dia semua kan. Itu sangat jelas. Tapi siapa dia Azam Baki Ben? Azam Baki ni ketika Najib Tun Razak jadi Perdana Menteri, dia yang bersihkan Najib Tun Razak. Ketika semua orang dia tukang jilat. Begitu juga ketika Anwar Ibrahim sekarang, dia tukang jilat. Dia hanya memberi kenyataan politik demi kenyataan politik. Dalam bab judi ni Ben, Anwar ulang, Anwar cakap kalau berani saman saya merasa benda ni antara kenyataan paling bodoh yang pernah Perdana Menteri Malaysia keluarkan. Kelapa sungguh. Ya, dan Perdana Menteri ni ketua negara. Dia ada segala bentuk akses kepada pegawai-pegawai penguatkuasa. Kalau Anwar, kamu ada bukti, kamu kena nyatakan bukti. Satu. Kedua, kalau dia ni, kamu kena suruhlah penguatkuasa buat kerja. Dan kalau kamu ada bukti, 3 hari boleh selesai. Tapi tak dikekal sebagai ayat politik. Angkat sumpah, cerita pasal itu judi. Sampai sekarang cerita pasal judi. Okey. Kalau cerita judi ni Ben, saya cukup seronok dengan Anwar Ibrahim ni. Anwar ni ialah bapa munafik. Segala bentuk kemunafikan dan ada orang, saya rasa melampau sikit lah, tapi orang sebut dia ni dajjal kecil. Kan? Kenapa? Soal dia yang diternak oleh toke judi. Raja judi Malaysia ni siapa Ben? Termasuk orang yang pernah diberi lesen judi bola yang kita bantah-bantah. Nama dia Vincent Tan. Tan Sri Vincent Tan, Raja judi. Raja judi ni macam mana dia ternak Anwar Ibrahim punya kelompok ni ialah Anwar angkat sumpah. Selang beberapa hari Anwar angkat sumpah Ben, Raja judi ni dia ada sebuah syarikat nama dia Berjaya Corporation. Dia hold Berjaya ni. Okey, bawah Berjaya ni ada banyak cabang syarikat. Betul. Antara cabang syarikat dia adalah peruncitan 7-Eleven. 7-Eleven sebelum ini diketuai oleh anak Raja judi. Betul. Anak dia sendiri. Pengurusi dia anak dia sendiri. Punya dia nak ternak budak-budak Anwar Ibrahim ni, dia pecat anak dia. Dia masukkan Farhas Servado yang kita tahu ini jambu Anwar Ibrahim ni, Farhas Servado ni kan. Jadi dia lantik Farhas Servado sebagai ketua. Dengan gaji mewah, dengan apa, mengetuai 7-Eleven. Jadi siapa yang ternak? Siapa yang diternak ni? Kita dapat tak dapat? Dan budak-budak Anwar masuk pelbagai cabang dibiayai oleh Raja judi. Malah pilihan raya terbaru ni Ben, pilihan raya negeri di Selangor, terdedah pun dia. Terdedah persoalan bagaimana Raja judi ni tanpa tender terbuka, tanpa apa, dapat projek 700 juta bersih Sungai Selangor. Bersih Sungai Selangor ni pula, kerajaan negeri bila kita dedah, kau betul judi tanpa tender. Menteri Besar Selangor boleh cakap, kita tak bayar. Kita 700 juta tak bayar duit kerajaan negeri. Kita fikir, masuk syurga. Wisdom Tan ni kan, ahli syurga, 700 juta tak bayar kerajaan negeri. Dia basuh Sungai Sri. Fisabilillah. Rupanya terdedah, dia bayar dengan dia convert tanah komersial sepanjang Sungai Selangor yang kerajaan website rasmi menyatakan apa? Nilai GDV, Gross Development Value tanah-tanah tersebut ialah 10 bilion. 2 hari sebelum pilihan raya, saya dapat dokumen apa yang saya dedahkan. Saya dapat dokumen di mana bukan saja Amir dalam syarikat toke judi ni punya, dia kata anak syarikat. Jadi itu anak syarikat Berjaya. Amir duduk dalam sebagai dalam itu. Dalam ni ada syarikat Amir. Syarikat Amir tu landasan Berjaya. Landasan lumayan Berjaya Senyap Berhad telah menghantar surat kepada syarikat yang ada Amir, hantar kepada Menteri Besar Amir untuk mohon tanah dekat sepanjang Sungai Kelang tak cukup. Dia mohon 100 ekar lagi di Dengkil ni. Dia mohon. Jadi Amir selaku Menteri Besar telah balas surat kepada syarikat yang Amir ada director.
Okey, lulus 100 ekar. Macam Perdana Menteri minta kat Kementerian Kewangan lah. Jadi soal dia, rumusan kepada isu judi tadi, yang saling memberi dan saling menerima dengan token judi ini bukan kita. Ini dah terbukti. Tetapi biasalah, kerana SPRM diwujudkan dengan bapa pelindung perasuah, penjilat, Azam Baki akan tak peduli benda kita. Dia akan bercakap dan mengulang ayat-ayat politik, dan mereka salah guna pada tempoh pilihan raya negeri yang lepas. Kalau kita nak tahu, kamu cakap parti ni bergerak dengan duit apa semua, akaun parti dibekukan, akaun PAS dan Perikatan Nasional Bersatu dibekukan. Peribadi pun ada beku. Masuk dalam pilihan raya kecil ini yang akan bersambung 3 pilihan raya kecil ini sampai di Pahang, mereka bekukan pula akaun pemimpin-pemimpin, termasuk akaun Setiausaha Agung dia. Dan kita berdepan dengan pilihan raya ni memang tanpa duit, tanpa dana. Dan kalau itu yang saya kata, kemenangan manis kita pada pilihan raya negeri itu adalah kerana apa? Adalah kerana jentera itu benar-benar jentera rakyat. Parti memang semangat dan iktidar yang kuat kan. Jadi Cikgu Mat, kita dah bercakap pasal antara isu kontroversi. Baru ni isu abang besar ni, yang media pun marah. Buat Cikgu Mat apa, untuk rekod berapa kali dah sebenarnya dipanggil? Sejak dulu lah dipanggil berapa kali, boleh kira tak? Rekod saya sepanjang mengekori buntut Anwar Ibrahim, saya 39 kali ditangkap. Ditangkap. Saya 5 kes mahkamah, 1 didapati bersalah. Pernah tu, kan? Dan apa namanya ni, untuk sepanjang tempoh PRN aja saya ada 9 laporan polis. Hebat. 9 laporan polis, dan Bukit Aman telah keluarkan notis 111 untuk saya dipanggil. Tapi saya bagi tahu dengan kawan-kawan Bukit Aman, ini saya hormat semua kawan-kawan. Yalah, kita kenal lah. Daripada IPD mereka dah naik ke Bukit Aman, apa semua kawan-kawan kita kenal. Dan saya bagi tahu, ialah saya hormat undang-undang, tetapi saya tidak akan bagi kerjasama dengan polis kali ini untuk pergi ke Bukit Aman dan rakam percakapan. Sebab apa? Sebab pertama, polis hutang saya 1. Kan? Kenapa? Pada Februari tahun ini, sebaik sahaja saya mendedahkan berkenaan dengan jom ke gereja. Jom ke gereja ni salahnya apa, Ben? Pertama, salah guna kuasa, duit Kementerian Belia dan Sukan digunakan. Dan Kementerian Belia dan Sukan bukan Kementerian Agama atau Kementerian, tak kena-mengena. And then yang kedua ialah kegusaran saya. Dia ni, Menteri Belia dan Sukan ni tulis buku, Ben, The Journey of Hanayo, yang memang dia favor dan menulis dia memang nak jadikan negara ni negara Kristian. Kerisauan saya apa? Dalam Perlembagaan Negara ada tulis dengan nyata 11/4 nyatakan sebarang usaha mempromosikan agama lain di kalangan umat Islam adalah jenayah. Dan ini 2 asas laporan polis saya. Dan laporan polis saya tak disiasat, Ben. Rakaman percakapan saya yang buat laporan polis pun tak direkam. Jadi polis hutang saya 1. Polis kena buat siasat itu dulu, dan saya akan pergi kerjasama yang lain. Jadi saya beritahu dengan kawan-kawan polis, saya kata, saya Cikgu Mat, saya dah biasa 39 kali ditangkap. Jadi kali ke-40, kalau saya ditahan kerana mempertahankan akidah anak bangsa, saya puas hati lah, insya-Allah. Banyak hutang oleh sebenarnya SPRM pun banyak hutang ni. Yang tak siasat kes Negeri Sembilan belum siasat. Banyak hutang Okey, kita balik ke Pulai. Rasa Cikgu Mat lah, apa vibe yang Cikgu Mat terima 2 hari ni? Adakah boleh kita kata umpama mengangkat Gunung Pulai lah kata orang, benda tu nak diubah tu? Pertama, jujurnya, Ben, agak sukar untuk kita membaca sentimen itu. Tetapi apabila saya berada jumpa orang di kedai makan, di pasar, di banyak tempat, dia seperti ada undercurrent mood. Malah ada jentera wanita UMNO semalam kita ketemu lepas ceramah, kita pergi, ada mereka yang menyatakan apa dia? Kami tak nak Amanah menang, sebab kalau Amanah menang sampai bila-bila Pulai ni akan jadi milik mereka. Dia UMNO hilang kursi dan maruah itu. Legasi. Dia kata kalau pemimpin nak hilang maruah, kami orang UMNO, kami terus pertahankan UMNO. Jadi sentimen-sentimen seperti ini
Kan, bukan Melayu. Bukan Melayu rasa sangat tak puas hati. Ya. Dalam isu mereka terus menunggang. Yang menunggang isu agama, isu 3R, isu kaum dan sebagainya ini adalah rejim pemerintah. Yes. Contoh dalam isu hadis 40. Ya. Kan? Ramai orang bawah ni tak puas hati. Kan? Termasuk bukan Melayu, isu pengurusan ekonomi dan sebagainya. Jadi, saya merasakan bahawa untuk menang itu sukar, saya akui, tetapi dia tak mustahil kan. Dia tak mustahil benda itu. Macam orang kata bola tu bulat, ini pula untuk pelajaran kita kertas undi tepat segi kan. Ya. Kertas undi tu 4 segi, tapi paling bahaya dilipat lepas tu masuk. Tu dia. Jadi nak minta cikgu buat pesan sikit pada pengundi pulai ni. Supaya keluar mengundi, bagi sikit motivasi pada pengundi pulai ni. Sebelum itu Ben, kalau boleh bagi kesempatan saya 3 minit untuk saya mengulas isu hadis 40 ni. Okey. Sebab saya cikgu Ben, saya ada ramai kawan-kawan cikgu yang mengeluh ini. Okey, pertama sekali Ben, isu hadis 40 ini bermula daripada apa? Ini kawan-kawan yang mendengar ini potong ini khusus hadis 40 khusus untuk hadis 40. Pertama, hadis 40 ni bermula dengan pengumuman daripada Kementerian Belia dan Sukan dan disebut semula oleh Anwar Ibrahim. Apa yang mereka sebut sebenarnya? Mereka sebut akan mencetak modul ataupun buku hadis 40 ini dan edar ke semua sekolah. Projek ini bernilai 1 juta lebih. Jadi maksud dia apa? Maksud dia ialah ada seorang hamba Allah ahli perniagaan sudah approach sama ada menteri ataupun Perdana Menteri. Ini barang kena cetak, ini duit boleh sakau, boleh pakai sama-sama. Kenapa saya menggunakan istilah sakau? Untuk satu-satu tajuk dimasukkan, ini bukan satu mata pelajaran baru, tapi untuk satu tajuk dimasukkan. Dia perlu ada proses libat urus, kursus, bengkel dan penurunan sampai latih guru ni macam mana nak mengajar. Proses ini Ben berlaku 1.5 tahun Ben. Dan semua ni tak berlaku. Tiba-tiba nak cetak buku. Satu. Kedua ialah mereka dah terfaham dah benda ni. Jadi kan itu Anwar dah bagi tahu DAP. DAP kau duduk diam-diam. Ini projek aku musakau saja. Ini projek duit je. Jadi DAP duduk diam-diam. Hadis 40 ni memang dah diajar sebagai salah satu tajuk dalam sekolah menengah agama kebangsaan. Bukan baru bukan baru. Bukan sekolah baru, menengah agama. Kan? Tapi nak diperturunkan kepada semua sekolah. Jadi cikgu-cikgu pun tak ada latihan. Kau nak ajar macam mana nak masukkan ni dalam subjek apa? Bahasa Melayu ke? Agama ke? Kan? Dan nak masuk ni pula nak mengajar berapa jam? Hadis 40 ni adakah 40 hari kau nak mengajar hadis saja? Kan? Dan kita tak menentang, kita setuju. Sebab masalah utama dalam Malaysia ni Ben adalah akhlak dan adab. Orang kita ni makin jauh. Makin jauh. Itu kita kena akui. Jadi kita kena mengembalikan semula. Tetapi ini bukan cara dia. Kamu tak training cikgu, kamu tak buat dan kamu tak tentu apa. Now kamu nak sakau dulu duit printing. Satu. Kedua ialah cikgu-cikgu dekat sekolah ni sebenarnya isu dia bukan hadis 40. Anwar sedang menunggang Kementerian Pendidikan untuk propaganda politik. Saya bagi tahu contoh, Anwar pergi Kelantan, pergi melawat tanda sekolah. Tiba-tiba negeri Islam Kelantan, tanda sekolah tak perlu kotor. Dan itu saya sebut. Cikgu-cikgu sebut dengan saya ni. Cikgu cakap apa? Anwar Ibrahim dah pergi belum tanda sekolah dekat Tambun? Contohnya? Anwar Ibrahim dah pergi belum tanda sekolah tempat bini dia di ahli parlimen di Bandar Tun Razak? Ada yang lebih kotor daripada sekolah ini. Dan kamu tak selesai. Itu satu. Kedua ialah cikgu sekolah, termasuk anak saya, Ben, tingkatan 5. Sebulan setengah yang lepas, pejabat-pejabat pendidikan peringkat negeri, Jabatan Pendidikan Peringkat Negeri di banyak negeri mengeluarkan peperiksaan semester, bukan peperiksaan trial, peperiksaan semester di mana mereka selaraskan peringkat-peringkat negeri dan semua sekolah buat. Dia dengan penilaian baru, cara permakahan baru dan format baru. Cikgu-cikgu pula selepas dapat kertas soalan kena tanda satu benda yang dia tidak dilatih. Sistem format dan pemakahan penilaian baru ni dia kena isi dalam satu aplikasi. Dan bukan satu aplikasi, ada 2-3 aplikasi. Dengan line internet kapun,
peralatan, kamu tak bekalkan dengan cikgu pula ada yang tak ada komputer. Kongsi. Hari ini dah sebulan setengah, Ben, keputusan peperiksaan tersebut masih tidak keluar lagi. Dan anak-anak pula di sekolah, kerana cikgu terperangkap, mak bapak tekan cikgu, saya pun tekan cikgu, kenapa tak keluar. Kita nak tengok pencapaian anak dia, mana kita nak prepare kan. Jadi cikgu-cikgu ni pula telah bawa anak-anak murid untuk bantu sama key in. Ini berlaku di sekolah, berlaku di sekolah. Dan ini terperangkap. Apa penyelesaian? Kementerian Pendidikan tahu tak benda ni? Tak tahu. Dan yang Kementerian Pendidikan dalam keadaan lebih huru-hara kerana nak polisi itu, nak polisi ini, tiba-tiba ubah jadual SPM, tarikkan tarik ke depan, tarik ke depan bulan 12. Ada 4 bulan yang sepatutnya habis silibus, silibus tak habis, cikgu-cikgu makin celaru. Sistem pendidikan kita sekarang ini sedang celaru, kan? Itu belum masuk lagi saya sebut. Dulu masa saya jadi cikgu, kita cuma jadi cikgu dan jadi kerani. Itu pun kita dah bising. Kita kena buat itu, buat itu. Sekarang ni cikgu sekolah dengan peruntukan yang dipotong, cikgu jadi kerani, cikgu jadi tukang kebun, cikgu jadi apa namanya ni, kedai perabot, kena betulkan peralatan sendiri, betul pintu sendiri. Semua cikgu bersih toilet. Cikgu kadang-kadang kena jadi jaga pula kan, untuk jaga budak melintas dan sebagainya. Anwar Ibrahim, berhenti tunggang sistem pendidikan, tunggang agama, sebab engkau tahu bila engkau lontar benda ni, selain daripada engkau boleh menyakau, engkau mengharapkan ada persatuan, ada masyarakat membantah. Betul lah masyarakat tak tahu. Bagi saya gerakan bantah betul. Kan? Bagi ni semua orang betul. Sebab orang tak tahu dan orang keliru. Cuma kita jangan terperangkap dengan Anwar Ibrahim dengan polemik yang itu kan. Jadi persoalan dia ialah kali ini setelah 8 bulan Anwar semua benda gagal, kali ini propaganda Anwar Ibrahim hampir berjaya. Dan itu saya nak betulkan bagi masyarakat bahawa ini hanya proses menunggang agama, menunggang kaum dan menunggang sistem pendidikan Malaysia. Akhirnya kepada orang Pulai. Kepada pengundi Pulai. Di depan kita ini adalah peluang untuk membetulkan negara kita. Seluruh negara sedang menderita. Kita ada sebuah kerajaan diketuai oleh pemimpin sembang kari. Propaganda, pengumuman itu, pengumuman ini, pengumuman itu. Kita barang semua harga mahal, Ben. Beras naik, semua naik. Dan kita sedang ditipu dengan satu angka-angka yang dikeluarkan oleh Ben. Ketika barang harga jauh lebih murah, mereka kata kadar inflasi 3%. Dan sekarang kadar inflasi turun, Ben. Turun, Ben. Kita pun belajar juga asas ekonomi ni, Ben. Semak otaknya dia. Jadi kerajaan ini menipu. Kerajaan ini sedang membodohkan rakyat. Orang Pulai, seluruh rakyat Malaysia meletakkan harapan pada orang Pulai. Keluar mengundi dengan beramai-ramai. Melayu, Cina, India, apa juga kaum sekalipun. Perlu keluar dengan berani. Anwar ni dia dengan pengumuman ni dan berbagai tiba-tiba nak bagi zon ekonomi ni, Johor apa semua ni, ini semua benda adalah propaganda untuk memperdayakan rakyat. Ni lepas ni nak orang Cina daripada China datang ramai-ramai. Saya jumpa orang Cina, Meng, Tan, Wong, yang lahir di bumi Johor. Mereka sendiri rasa tidak selesa dengan kebanjiran Jiangling daripada semua daripada China ni, sebab mereka datang ni arrogant. Dengan pelbagai benda yang dengan duit yang banyak, masalah semua dia bawa. Jangan bawa masalah lagi ke Malaysia. Selesaikan. Kepada orang Pulai, semua benda ada di tangan kamu sekarang ini. Orang jeram ada simpang jeram, simpang jeram ada di tangan kamu sekarang ini. Apapun keputusan dia, Anwar tetap Perdana Menteri. Zahid tetap timbalan Perdana Menteri. Betul. Tak apa. Tapi ialah membetulkan kerajaan ini. Kamu jangan takut. Orang amanah, penyokong PKR, apa pun jangan takut. Jangan takut. Kalau kamu sayang sangat dengan Zahid dan Anwar tetap Perdana Menteri. Tapi kalau dia dah lemah, kalah pula, dia jatuh pula, kita sedia untuk ambil. Tapi persoalan jauh lebih penting,
kuasa di tangan orang Pulai, rakyat Malaysia mengharapkan keluar beramai-ramai, lakukan keputusan dengan bijak, mengundi Perikatan Nasional untuk negara ini berkat. Apa yang mereka nak zahirkan mengundi ni? Mengundi ini seperti saya sebut dan ramai pimpinan sebut, ini adalah referendum rakyat. Referendum rakyat. Protes rakyat. Suara rakyat. Untuk membetulkan keadaan Malaysia ini. Anwar Ibrahim dan Zahid kena ditegur. Ya, bukan mengeluarkan propaganda dan penipuan demi penipuan yang hanya melegakan telinga halua mereka sendiri. Ya. Okey, there you go. Orang-orang Pulai, orang-orang Malaysia seterusnya. Inilah yang kita mahukan untuk semua orang Pulai, pengendiri Pulai untuk keluar menzahirkan rasa ketidakpuashatian kepada apa yang berlaku dalam negara kita, apa yang berlaku tentang ekonomi kita, apa yang berlaku tentang pendidikan kita. Jadi, pastikan kita lunaskan tanggungjawab macam Cikgu Bat kata tadi, kuasa di tangan tuan-puan, dan insyaAllah kita bersama lagi dalam slot Pandangan Pulai untuk di lain waktu. Terima kasih Cikgu Bat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.